أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita buat kali pertama berkumpul di Ribat Al-Mustafa Shah Alam. Masya-Allah tabarakallah, ini suatu anugerah daripada Allah dapat kita bertemu, berkenal-kenalan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini ada barakahnya, ada rahmat dan ridha daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah taala seperti yang kita sedia maklum, kita berada pada satu bulan yang mulia, iaitu bulan yang digelar sebagai Ashharul Hurum, ya, satu bulan-bulan yang haram. Jadi cara ataupun rumus nak ingat bulan-bulan haram ni macam mana? Memang berdasarkan daripada hadis Nabi SAW. Ya, jadi bulan-bulan haram ni 3 yang bercantum, 1 yang terpisah. 3 yang tercantum yang mana? Siapa ingat? Tak apa, it's okay, no problem. Jadi mungkin baru dalam pengajian, jadi memang pengajian, konsep pengajian saya kebiasaannya, untuk mungkin yang bagi baru, ya, konsep pengajian saya ini lebih kepada yang pertama berkitab, bersanad dan bersistem. Biasanya saya jarang ceramah umum ni, Tuan Haji. Cuma tak apa, hari ni kita sempena pengajian, walau macam mana pun kitab memang saya ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bersanad, mana yang ilmu yang kita pelajari itu daripada guru-guru kita, yang mana guru-guru kita pelajari daripada guru-guru mereka yang tali menali, rantai merantai hingga ke junjungan besar baginda Nabi SAW. Yang ketiga, bersistem. Jadi biasanya, ya, pengajian berkitab yang alhamdulillah saya khidmat. Jadi saya akan bagi catatan-catatan ilmu. Tapi tak apa, sebab kita baru mula, kerana catatan itu penting. Bila ada catatan-catatan ilmu tu secara bersistem, membuatkan kita boleh insya-Allah taala mengajar semula kitab yang kita pelajari. Lebih-lebih lagi kalau tempat saya belajar di Rubat Tarim itu, sebelum ni saya di Darul Mustafa, kemudian saya di Rubat Tarim, memang kita diarahkan untuk buat talkhis. Kalau nak tahu lebih lanjut, yang lebih maklum adalah Ustaz Ahmad Maksum lah. Beliau lama di sana, ya. Jadi kita akan buat talkhis. Talkhis ni makna catatan, buku nota daripada syarahan guru kita
Jadi yang tu yang boleh, kalau ibu-ibu perasan, kalau Tuan Haji perasan, bagaimana ulama-ulama menulis kitab tu dahulu, tulis kitab dan sebagainya, itu hasil daripada talkhis mereka, ya, daripada catatan-catatan mereka. Jadilah berjilid kitab masalah ni, kita tengok jilid dan sebagainya. Baik, kembali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi peristiwa yang mulia ini, kalau ditanya soalan tadi saya dah tanya, tapi jawapan tu belum tersusun lagi. Tak maaflah, saya tak sebut berselerak, saya cakap dengan bahasa yang paling halus lah, yang tersusun, belum tersusun lagi. Kalau saya kata twist tang tercakap yang tak kena, tegur saya. Kadang-kadang biasalah kan, terbelit lidah tu kan. Baik, jadi okey, tersusun, ya. Jadi tadi kita sebut secara berturut, berturut, dan yang kedua, yang satu lagi terpisah. Jadi betul lah jawapan hajah tu, tapi kita susun Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Gitu. Betul. Kalau puasa tu, kalau 5 Makkah tu 4 saya bagilah kata. Kalau saya minta susun, kalau jawapan dia susun. Kalau saya kata berikan, boleh kita write semua 1 2 3. Baik, baik. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Dia bercantum kat situ, nampak tak? Okey, yang satu ni terpisah ni adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Yang mana bila kita sampai je bulan Rajab ni, Nabi SAW ajar kita untuk berdoa, betul tak? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi ajar sungguh kita, dan kita sungguh-sungguh beramal agar Allah beri keberkatan. Ini adalah satu contoh keberkatan, insya-Allah. Sebab ya, di masa yang terluang ini ibu-ibu hadir di dalam majlis ilmu. Subhanallah, ini adalah satu contoh keberkatan. Apa makna berkat? Siapa ingat? Selain daripada orang Jawa, kalau dia bawa berkat, kata dia bawa makanan tu, bawa dalam beg ke apa ke. Siapa tahu makna berkat? InsyaAllah hari ini soalannya mudah-mudah saja. Jangan risau. Pani tak jemput ustaz lah, dia nak tanya soalan susah apa ni? Tak ada. Apa makna berkat? Siapa ingat? Cukup lagi? Berkat. Apa dia? Apa dia? Kurnia. Okey. Seorang lagi. Dia orang kata bagi ganjil, witir. Allah suka yang witir, yang ganjil. Seorang lagi mungkin jawapan. Apa makna berkat? Jadi, boleh. Tak boleh, saya kata ustaz, silakan jawab begitu. Okey, apa makna berkat? Bagi yang nak mencatat silakan. Dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair. Maknanya bertambah kebaikan. Ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Tak apa, hari ini kita santai saja, insya-Allah. Tapi kita lagi satu je konsep saya yang kita kendalikan ni, yang kita khidmatkan ni, insya-Allah keluar daripada pusat pengajian kita ataupun di mana majlis surau, saya beritahu kat jamaah, dia semua dapat benda yang sama. Jangan kalau boleh keluar daripada tempat kita, masjid ke surau atau pusat pengajian, seorang faham ni, seorang faham sana, seorang faham ke situ. Bahkan tok guru selalu pesan, ketika kami di pondok dulu sebelum saya pergi Yaman, mereka mengatakan dan berpesan, dan tok guru ni dia tidak risau yang kita tak faham. Yang dia risau apa yang kita faham. Takut yang kita faham salah faham. Boleh faham ke tak faham? Mana risau faham ke risau tak faham? Begini maksud dia. Bukan tak boleh faham, faham tu penting sebab Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak bagi dia baik, Allah bagi dia kefahaman ilmu agama. Cumanya, perasan tak bila ada kesalahfahaman terhadap agama, membuatkan seseorang itu mungkin bahkan tanpa dia sedari tergelincir akidah dia. Boleh faham? Contoh dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita tengok dalam peristiwa Isra wal Mi'raj sering digembar-gemburkan bahawa itulah dia, kan, bukti kata pertemuan baginda Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukti Allah tu di langit. Betul ke tidak? Tidak.
Kerana saya terus tak nak bagi ibu-ibu fikir ya ke tidak, supaya terus saya cakap tidak. Sekarang dia berfikir yang tak sepatutnya. Berfikir yang sepatutnya saya tanya dan saya bagi fikir okey tapi kalau saya terus jawab tidak tu we make it a full stop. Alright? Iaitu apa? Tidak. Kerana Allah tidak bertempat. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak berarah. Allah tidak terikat pada masa. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Yang ni semua kita belajar di dalam pengajian sifat 20. Nampak? Sebab tu penting. Bila tiba je kita sebut sebagai bulan Rajab ini, nak tiba 27 Rajab ni, kalau kita tidak ada asas, ya juga ya. Kenapa pula? Betul lah. Pasal dia tak tahu. Tetapi kalau dia ada asas yang kuat, Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Allah Ta'ala tak sama. Allah Ta'ala itu kalau sama bermakna sama dengan makhluk. Dan bila sama dengan makhluk menunjukkan perbahasan-perbahasan di situ. Jadi dengan adanya ilmu tauhid, benteng bagi kita untuk apa dia? Untuk menjaga keimanan kita daripada tergelincir ataupun meleset ataupun terjerumus di dalam akidah yang sesat, ataupun yang lebih haru lagi ataupun lebih teruk lagi adalah membawa kepada kekufuran. Boleh ya? Boleh faham. Baik. Jadi di situ. Jadi pasti ada penjelasan terhadap apa yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah. Okey. Baik. Antaranya disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum itu, hari ini kita cerita hikmah sikit. Makna I still owe ibu-ibu dan bapa-bapa penjelasan tentang tadi. Tapi saya cerita, kita backtrack ke belakang balik. Okey? Kita backtrack ke belakang balik. Soalan ni pun tak susah juga. Tapi kalau ibu-ibu pernah dengar, ya. Apakah air yang paling mulia? Cerita pasal air, ada air kat depan ni contoh. Tak apa, sila-sila, tak apa, insya-Allah. Selagi belum nak terbatuk-batuk ke apa ke, kita boleh. InsyaAllah, terima kasih. Okey, apakah air yang paling mulia? Apakah air yang paling mulia? Pernah dengar soalan tu? Tak pernah dengar? Air mata, Zam-Zam, air mata. Siapa lagi nak bagi jawapan? Okey, ini soalan dan dia pasti ada jawapan ya. Soalan yang tadi saya belum jawab lagi, insya-Allah ingatkan ya. Okey, disebutkan air yang paling mulia adalah air Zam-Zam. Itu jawapan dia. Bahkan lebih mulia daripada air daripada telaga Al-Kautsar. Tak apa, tulis dulu insya-Allah. Kerana dia kata kerana dia je, baru kita faham illah dia tu Kerana air itulah yang digunakan. Ini saya baca ni boleh catat ya. Kerana air itulah yang digunakan untuk, kalau tak dapat beritahu, saya ulang ya. Kerana air itulah yang digunakan untuk mencuci hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh saya ulang beritahu. Kalau dapat, seorang tolong baca. Kalau dah habis catat, Hajah dah dapat catat ataupun Haji dah dapat catat, tolong baca ke kawan-kawan. Tolong. Apa yang Hajah tulis dah tadi? Saya. Yang tak sempat tu tolong dengar. Ni cara kita mengaji, biar kita kata apa kita sebut sebagai dia tak terlalu laju, dia tak fast pace, tapi kita tak buang masa. Sila baca teruskan. Baik. Air telaga Kautsar ni asal daripada mana? Buat catatan. Daripada sungai Al-Kautsar, daripada syurga. Masya Allah. Nampak kita dah tahu ni semua. Bahkan jawapan tadi kan ibu dah beri. Sekarang ni kita proses mendalami, nak faham lebih lanjut. Faham Semua kita dah maklum dah ni. Tapi kita nak mendalami. Boleh baik. Tadi kita sebut apa? Kerana air tersebut, air Zam-Zam digunakan untuk mencuci hati Nabi SAW. Air Zam-Zam yang diletakkan dalam bejana emas,
yang digunakan. Dalam beberapa riwayat menyebutkan ada 5 kali yang hati Rasulullah SAW dicuci. Yang terakhir adalah tadi sebelum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Boleh Air itu yang digunakan untuk mencuci hati Nabi SAW. Hati yang paling suci, hati yang paling bersih, hati yang paling agung. Bahkan sebut mencuci itu sendiri dia ada makna. Bukan ada kotoran pun Tuan Haji. Tak. Tapi ulama' sebut hikmah dia, hati Nabi yang memang sedia suci dan bersih dan agung itu bertambah. Ni poin dia. Bertambah suci, bertambah agung, bertambah murni. Yang berlaku kat Nabi itu adalah keistimewaan baginda. Khususiat. Tak apa. Good question. Minta maaf sebut. Minta maaf sebut I'm not saying anything. It's not a stupid question. It's a good question. It's a good question. It's a good question. Tapi saya faham akak tu nak tanya tu untuk macam mana kita nak kait. Okey, kita jawab. Yang pertama, peristiwa itu khususiyat. Khusus Nabi SAW. Okey, sabar sekejap. So, macam mana kita nak buat? Yang boleh kita buat. Contoh. Yang boleh kita buat, sebab yang pertama, kita ni manusia biasa, ada dosa, ada cela. Tapi kan sebaik-baik orang yang ada dosa dan ada cela adalah kembali kepadanya, kan bertaubat kepadanya. Sedangkan Nabi sendiri SAW beristighfar 70 kali, satu lagi riwayat 100 kali. Okey, suka saya beritahu sebab tadi akak tanya, dan kita boleh niatkan kalau kita minum air zam-zam itu dengan kita niat untuk sucikan hati kita. Sebagaimana Allah sucikan hati Nabi SAW. It will not be the same. Definitely. Okay? Akan tetapi kita boleh doa tak? Kita boleh minta tak? Kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Dan kita berharap agar Allah kurniakan kurniaan walau tak sama, setitis pun dah Masya Allah, Tabarakallah. Itu antara lain, kalau boleh saya kaitkan dengan soalan akak tadi itu tentang ada kait dengan air zam-zam, how kita nak buat. Itu contoh. Tapi proses biasa yang kita nak buat adalah dengan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bagi satu contoh yang kadang-kadang saya minta maaf dulu percontohan ini sebenarnya salah. Salah tu dari sudut macam mana? Kadang-kadang yang cakap ni ustaz-ustaz juga, saya minta maaf Tapi yang salah kita kena sebut. Bila disebutkan dia kata minumlah air zam-zam, dia kata pun Abu Jahal, Abu Lahab pun minum air zam-zam, tak jadi apa. Boleh tak bagi contoh tersebut? Tak boleh bagi contoh. Tak kena. Faham Sebab Nabi beritahu air zam-zam itu bergantung apa yang diniatkan. Boleh faham Jadi jangan kerana kekufuran Abu Jahal, Abu Lahab, minta maaf macam kasar sikit, tapi macam geram bila teringat tu geram. Saya geram lah, ibu-ibu mungkin tak geram lah, tak apa tahulah. Tapi saya jadi geram. Jadi jangan kerana engkau, tu marah sikit lah, engkau tak faham, jangan gunakan contoh tersebut. Boleh faham Jangan kerana engkau tak faham, gunakan contoh begitu. Sebab benda tak sama. Kalau kita belajar dalam bab iradah, apa tu iradah? Sifat Allah Maha berkehendak. Betul atau tidak? Jadi akan ada satu pelajaran yang kita akan belajar dalam bab iradah khusus, yang mana ada 4 keadaan. Tak apa, ibu-ibu tak tulis pun tak apa, sebab insya-Allah kalau ada rezeki saya khidmat di sini lagi, saya akan explain lah. Sebab just at least pernah dengar. Keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga, keadaan yang keempat. Ini dalam perbahasan iradah Maha berkehendak Allah. Keadaan yang pertama, tak apa nak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Tak tahu bila nak jumpa lagi kita tak tahu. Yang pertama, Allah kehendak. Ini keadaan pertama Allah kehendak, Allah perintah, Allah redha. Ini the first punya keadaan. Apa dia? Allah kehendak, Allah perintah, Allah redha. Tak apa, tulis dulu. Okey, ini keadaan yang kedua pula.
Tadi yang pertama, dia ada 4 keadaan. Kalau tak faham ya, beritahu. It's okay. Sebab kita punya konsep ni biar kita dapat sikit pun jadi, tapi kita faham sungguh. Ya. Okey, keadaan yang kedua ya, sedia ya. Keadaan yang kedua, Allah tak perintah. Allah tak redha. Allah tak kehendak. Okey, tulis dulu ya. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, Allah perintah. Dapat Allah perintah, Allah tak kehendak, Allah tak ridha. Boleh Apa dia yang ketiga? Ini semua kena dapat sama tau. Kalau you satu dia tersilap, nanti mengajar balik ni salah ni ibu-ibu. Apa dia tadi keadaan yang ketiga? Seorang baca, kat belakang. Kak tadi yang tanya soalan. Apa? It's okay. Itu gunanya ada macam ni. Ya. Sebab kalau konsep saya mengajar macam ni. Sebab tu saya mana-mana tempat saya kata kalau setuju kita boleh terus. Sebab saya tahu dia ada hasil. Dengan izin Allah memang ada hasil. Kebanyakan anak-anak murid saya ni dia boleh mengajar balik kitab. Yang dapat tauliah pun ada. Jadi ibu-ibu jangan risaulah. Baik. Okey, nombor 4 itu yang pertama, okey kita ambil contoh dulu. Boleh kita ambil contoh dulu baru kita akan nampak satu-satu. Contoh yang pertama, Allah perintah, okey? Allah kehendak, ya? Yang seterusnya Allah redha. Apa contoh dia? Tulis keimanan Sayyidina Abu Bakar. Tulis dulu, insya-Allah kita nampak satu-satu. Okey, ini untuk yang pertama. Pertama tadi apa? Allah perintah, Allah kehendak, Allah redha. Contohnya keimanan Sayyidina Abu Bakar. Ibu-ibu dan Haji ingat tak tadi kita sebut? Kan saya kata contoh tu tak kena. Pasal dia nak petikai. Dia pun dia kata dia togok, dia minum air zam-zam berapa gallon pun tak beriman. No. Tak kena tu. Tak kena. Qiyas tu tak kena. Qiyas tu tak kena. Because seolah-olah you nak memperendah-rendahkan pula. Itu as if cara cakap tu. Sebab tu kita ahli agama ni kena betul-betul berhalus. Kelok bahasa tu kena jaga sungguh. Because itu dikatakan tadi. Okey, tadi apa tadi contohnya? Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Betul tak? Kenapa betul? Allah kehendak tak? Ya, Allah perintah tak untuk kita semua ni beriman. Dan Allah redha tak? Pasti Allah redha. Sahabat Nabi semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Sahabat Nabi semuanya diredai Allah dan mereka redha kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi sebelum ada yang tanya macam mana kita nak jadi macam tu pula? Tak apa, it's okay. Jadi cara kita selalu kita baca apa dia Kak? Kita selalu baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. It's okay. Ini kita belajar nak beramal. Saya suka macam tu. Sebab dia tanya sebab dia nak beramal. Itu yang penting. Bagus, alhamdulillah. Baik. Okey. Situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Iaitu apa tadi? Allah tak kehendak, Allah tak perintah, dan Allah tak redha. Apa dia? Kekufuran Sayyidina Abu Bakar. Kan? Allah perintah tak? Tak ada. Allah kehendak tak? Tidak. Allah ridha tak kepada kekufuran? Tidak. Boleh Boleh faham itu contoh mana Allah tak perintah, Allah tak ridha, dan Allah tak kehendak. Okey, sila soalan.
sat. Memang nak bagi ni. Ni memang betul laju ni. Lain macam ni. Ini bukan turbo. Ini bukan turbo lagi ni. Ini kira zaman-zaman dulu kalau orang kata apa tu Haji, kapal terbang yang pecah tingkap tu, supersonic apa nama kapal terbang dulu tu? Concorde. Orang dulu-dulu tahulah, orang sekarang dia tahu Hotel Concorde je. Ini lebih daripada Concorde lagi, tapi tak apa. Bagus. Enthusiast tu ada. Baik. Jadi kenapa tak bagi? Nak masuklah ni. Nak masuk yang ketiga. Apa dia tadi apa tadi kita kata? Allah perintah. Ni yang ketiga. Ketiga ya. Allah perintah. Allah tak kehendak. Allah tak ridha. Apa dia? Keimanan tadi Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Fir'aun ke, boleh bubuh kat situ. Kenapa saya kata boleh bubuh kat situ? Ini yang confirm kafir. Kita tidak boleh semena-mena. Dia sebut kafir laknatullah sewenang-wenang tak boleh. Kecuali yang memang telah jelas. Okey? Macam kita laknatullah kata. Belum tahu lagi. Boleh faham tak? Sebab makna laknat itu jauh dari rahmat Allah. Yang tiga ni memang confirm dah. Fir'aun ke, Haman ke, Namrud ke, Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, tu memang confirm. Boleh tak digunakan sebagai contoh? Boleh. Untuk keimanan dia, Allah perintah. Sebab tu diutuskan Nabi Rasul. Namun Allah kehendak tak? Tidak. Allah redha tak kepada keimanan dia? Allah redha tak dia untuk beriman? Allah tak ridha. Faham tak? Allah tak ridha. Maknanya dia tak beriman, dia Allah tak ridha. Allah tak ridha dia beriman. Kalau Allah ridha, itu kita minta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Moga Allah ridha. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah ridha kita beriman. Sebab tu kalau Tok Guru pun selalu pesan dia kata Islam ni pakai dekat dunia saja, akhirat tak pakai dah. Juga tak apa. It's okay hari ni sesi pengenalan. Bahasa apa tak pakai? Pelik pula ni. Ini ajaran sesat ke? Tak, dengar dulu kasih habis. Kan? Nak kalau rakam ambil sekerat-sekerat je, tu satu masalah. Nak habis semua rakam. Gitu. Kenapa dia kata pakai dekat dunia saja, tak pakai dekat akhirat? Kerana dekat akhirat yang dipakai adalah iman. Dekat dunia ni ada tak orang boleh menyamar sebagai orang Islam? Bahkan. Betul tak? Dalam IC itu saja boleh tulis Islam kalau dia mengucap syahadah. Tapi kalau dalam hati dia langsung tidak beriman kepada Allah, siapa yang tahu? Betul tak? Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah dan diri dia sendirilah. Kan? Betul atau tidak? Tetapi di akhirat, sebab itu bila disebut tidak akan dikatakan beriman selagi tidak dikatakan seseorang itu beriman kecuali setelah diuji. Betul tak? Mafhum daripada ayat Al-Quran. Kan? Tidak akan dikatakan beriman melainkan dia diuji. Diuji itu kat mana? Dunia. Yang kedua, ketika sebelum nak mati, sakaratul maut. Ketika dah masuk dalam alam barzakh, kena tanya tak soalan? Man rabbuka? Man nabiyuka? Ada ke tanya ke tidak? Tanya. Masa nak meninggal, ada gangguan tak daripada syaitan? Bahkan disebut akan ada 7 ke 8 gerombolan syaitan yang terdiri daripada 70,000 ekor syaitan yang akan cuba nak sesatkan manusia itu for the very last time. Their last attempt. Hak terakhir sekali. Jadi kalau kita tidak ada keimanan yang kuat, tak ada perlindungan daripada Allah pada hakikatnya, bagaimana? Nampak tak? Boleh faham ya? Sebab itu pernah berlaku kepada kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana masa tu dilihat macam nak meninggal dah. Dah nak meninggal dah. Keadaan tu macam dah nak meninggal dah. Jadi orang pakat-pakat talqinkan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Dia kata tidak. Orang suspend dah. Dah pasal apa ni? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang bila disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu, orang ingat dah nak mati je. Tak juga, ada musibah kita boleh baca. Kan?
Baik, jadi orang dah suspend. Pasal apa ni? Rupanya Masya Allah belum lagi ajal dia. Belum lagi ajal dia. Jadi bila dia dah sembuh balik, orang tanya, pasal apa masa tu? Cakap lak tu, kami dah ajar la ilaha illallah. Dia kata masa tu aku rasa macam nak meninggal, ada gangguan-gangguan daripada syaitan yang suruh aku tunduk sujud kepada dia, beriman pada dia. Aku kata la, engkau orang tak nampak. Boleh nampak tak di situ? Subhanallah. Jadi begitu. Jadi tadi kita sebutkan keadaan yang ketiga, keimanan Abu Jahal ataupun keimanan Fir'aun. Allah perintah, tapi Allah tak redha. Allah perintah mana suruh, tetapi Allah tak redha dan Allah tak berkehendak. Okey, yang ketiga, Allah berkehendak. Allah tak suruh, Allah tak redha. Ni yang keempat. Saya ulang Allah berkehendak, tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Kan yang nombor tiga Allah kehendak. Saya ulang. Okey. Tak berkehendak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat ini, okey, contoh dia begini, contoh dia. Contoh yang pertama apa tadi? Contoh yang pertama disebutkan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Okey, jadi begini contoh nombor satu, Allah suruh. Betul? Allah berkehendak atau Allah kehendak. Nombor tiga, Allah ridha. Apa dia? Keimanan Sayyidina Abu Bakar. Contoh yang kedua ataupun keadaan yang kedua. Yang keadaan yang kedua apa dia? Allah tak kehendak, Allah tak perintah, Allah tak redha. Contohnya kekufuran Sayyidina Abu Bakar. Okey. Buat catatan ataupun pembetulan sikit nombor tiga. Ini nombor tiga pula. Buat pembetulan sikit. Allah suruh. Minta maaf. Allah kehendak. Kalau ada pembetulan yang mana perlu padamkan. Nombor tiga Allah kehendak. Tidak tu padamlah. Buat ini nombor tiga Allah kehendak. Tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Okey, baiki. Tak apa. Silap ni kadang-kadang. Saya ulang Ni nombor tiga Nombor satu, nombor dua dah betul insya-Allah. Nombor tiga ibu-ibu baiki balik catatan. Okey, nombor tiga keadaan dia apa dia? Allah kehendak. Tulis dulu kehendak. Tapi tak suruh dan tak redha. Saya ulang sekali lagi. Cuba tengok sini dulu. Yang pertama yang keadaan ketiga tu Allah kehendak. Okey. Allah tak suruh, Allah tak redha. Okey, semua kena dapat benda sama dulu baru saya boleh sambung. Dapat tak belum kat belakang? So saya suruh baiki buat pembetulan pada catatan. Apa dia? Ni nombor tiga situasi ketiga. Allah kehendak, Allah tak suruh, Allah tak redha. Dapat tak? Semua dapat baru saya boleh sambung. Okey boleh terus? Okey, apa dia punya contoh? Kufurnya Fir'aun. Baiki contoh. Tak apa, salah tu kita boleh rectify, bagus dah. Daripada sebelum saya balik tu, kata tak tahu bila jumpa lagi. Jadi kufurnya Fir'aun. Apa keadaan dia tadi? Allah kehendak, tapi Allah tak suruh dan Allah tak redha. Contoh dia apa? Kufurnya Fir'aun. Ataupun tadi akak cakap Abu Lahab macam mana? Tu masuk sekali. Abu Jahal macam mana? Masuk sekali. Boleh Boleh tak yang semua? Baik. Baik. Yang ni keadaan yang keempat. Tu saya minta baiki tadi. Okey, ini yang keempat. Allah suruh. Ini keadaan keempat Allah suruh, tapi Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Okey, saya ulang sekali lagi.
Ini keadaan yang keempat, Allah tak suruh. Minta maaf. Apa dia ibu-ibu? Allah suruh, perintah. Kadang-kadang bila sebut suruh, perintah tu saya sendiri yang tersilap. Saya ulang ya. Allah suruh dan juga perintah sama. Tetapi Allah tak kehendak dan Allah tak redha. Apa dia? Keimanan Fir'aun, keimanan Abu Jahal, keimanan Abu Lahab. Allah suruh tak? Ya suruh. Tapi Allah kehendak tak? Allah tak kehendak. Allah redha tak? Allah tak redha. Boleh faham ya? Kait tak tadi saya sebut dengan minum air zam-zam tadi? Itu kait dia. Kan bila dia bagi contoh apa minum zam-zam, ada yang cakap tu. Kadang-kadang minta maaf ya. Minta maaf ya. 3 kali ni minta maaf. Celupar mulut orang yang cakap begitu. Ya. Walaupun dia profesor ke doktor ke ustazah, kalau dia cakap macam tu celupar. Sebab apa kaitan dia? Tak ada kaitan pun. Sebab semua ni bergantung kepada iradah Allah Ta'ala. Nampak tak? Penting tak kita mengaji bab ilmu tauhid ni? Ya penting. Penting je. Ada kalanya, kadang-kadang yang berceramah tu dia cakap macam ni. Dia kata, takdir Allah Ta'ala ni, dia kata bergantung kepada kudrah iradah. Dia cakap macam betul lah. Contoh yang kedua tu saya tak ingat dia bagi contoh. Yang kedua ikut nasib. Macam mana ni Jah? Ikut nasib kita main tilik ke? Yang cakap tu bukan kaleng-kaleng. Minta maaf dengan bahasanya, kita kena beritahu supaya kalau kita terdengar macam tu, kita ni sudah ada benteng daripada menerima, meresap sesuatu macam span saja, tapi dia tak tahu mana betul, mana yang salah. Sebab tu ilmu asas ini, khususnya ilmu fardu ain ni, kita kena mantap. Tak dapat tidak. Boleh faham ya? Di sini maksud yang kita nak sebutkan. Jadi bila dia cakap macam tu, kenapa pula? Apa kait mengenai air zam-zam tu? Jangan kita pelekeh air zam-zam tu. Sebab Nabi sendiri sebut air zam-zam ini bergantung kepada apa yang kita niatkan. Okey, Abu Lahab, Abu Jahal ini, jumpa tak Nabi? Allah jumpa. Sebab itu ya ibu-ibu dan haji, sahabat-sahabat, ulama dia ada bahas, siapakah manusia yang paling jahat pernah muncul kat dunia ni? Macam mana jawapan kita? Jawapan tu, okey, ni sebab kita baru dalam pengajian kita. Biasa saya tanya ni soalan, saya tanya, jawapan saya dah bagi sebelum lah. Ini sebab kita kelas yang pertama kan, understood lah, mungkin tak faham lagi kaedah saya. Tapi biasanya saya tanya soalan, sebelum tu saya dah bagi jawapan lah. Soalan dia, siapakah orang yang paling jahat pernah muncul di muka bumi Allah Ta'ala ni? Nafsu lagi. Itu bukan manusia kau Itu kalau tu markah kesian pun saya takut nak bagi tu. Sebab manusia bukan nafsu. Tak apa, gurau je. Baik. Okey, saya dah sebut tadi, jawapan saya dah bagi tadi. Kalau Abu Jahal lagi? Ada jawapan lain? Fir'aun. Masya-Allah. At least peka lah saya sebut tadi sebab saya dah sebut. Baik, ulama sebutkan apa? Siapa yang paling jahat? Kita mungkin biasa dengar Fir'aun kan? Kita biasa dengar Namrud ke, Qarun ke, siapa ke? Ulama sebutkan yang paling jahat ni siapa? Yang pernah hidup pada zaman Nabi SAW, yang benci sungguh kepada Nabi SAW, nak bunuh Nabi, nak khianat Nabi SAW. Siapa yang paling jahat? Maklumlah kita, Abu Jahal tu antara contoh dia. Boleh faham Sebab apa? Nisbah dia, nisbah manusia yang paling baik, yang paling agung, yang paling mulia, kan? Dibenci pula. Orang tu nisbah paling jahat yang pernah ada. Boleh faham Ini maksud dia, maksud dia sebutkan. Cuma ada satu peristiwa yang pelik yang berlaku. Tak tahu ibu-ibu pernah dengar. Kalau belum pernah dengar, kali pertama dah dengar. Kalau pernah dengar, sebagai ulang kaji saja. Ada disebut dalam kitab-kitab sirah bahawasanya
walaupun benci sebenci-bencinya mereka ni terhadap baginda Nabi SAW, mereka ni tak boleh tidak menafikan diri Nabi itu SAW. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya deep down inside tu mereka tak boleh nafi Nabi. Saya bagi satu contoh. Contoh ni ada sebut dalam kitab-kitab sirah. Abu Jahal kata, aku tak boleh tengok muka Nabi, muka Muhammad ni lama-lama. Kita tak boleh sebut nama Nabi dengan Nabi Muhammad. Ni saya bagi dialog dia saja. Kita sebut dengan nama Nabi Muhammad ataupun Muhammad SAW ataupun Rasulullah. Cuma saya bacakan dialog dia saja. Dia kata, aku tak boleh tengok muka Muhammad sebab kalau aku tengok lama jatuh cinta. Abu Jahal, jangan main. Bukan sekatakat aura. Ini lebih daripada itu. Tapi ialah, I understand what you trying to say. Cuma maksudnya, itulah yang ada pada Nabi SAW. Soalan juga. Siapa yang lebih tampan? Rasulullah SAW ke Nabi Yusuf AS? Sallallahu alaihi wasallam. Bagus jawapan tu dan tepat jawapan tu. Tapi nanti kita nak tahu kenapa. Bagus. Nanti tak apa, satu-satulah. Hari ni saya nak hempuk semua, memang saya ingat berasap kepala semua orang. Dengan kepala saya sekali berasap sekali. Kita. Tak apa, seronok. Dia begini, kita mengaji ni bila kita ada minat, kita ada kesungguhan, insya-Allah. Dia ada seronok. Baik. Tadi kita sebut tadi apa tadi tu? Abu Jahal kata selesai. Jadi itu antara perkara yang menariklah. Dia benci-benci pun dia tak boleh tu. Dan pernah satu ketika dia berkata bahawasanya aku tahu tu Nabi. Aku tahu dia tu Nabi. Abu Jahal kata ni dalam sirah dia disebut. Tapi apa? Dia kata, tapi takkan semua pun Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf nak semua dia. Kaabah dia, telak jaga ni dia, pegang kunci dia. Takkan semua, Allahu Akbar, dia nak pertikai. Bina nak Bani Makhzum pula, dia punya keturunan. La haula wala quwata illa billah. Ini bukan dipilih-pilih ikut apa pemilihan raya ke, pilih siapa kroni, siapa nak. Tidak. Ni Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Maknanya apa? Dia tahu sebab kebenaran demi kebenaran memang dah terselah. Cuma dia tidak boleh terima. Sebab itulah disebutkan pintu hati sudah tertutup. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Abu Jahal termasuk Abu Lahab dan Abu Sufyan. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam kan, kita tahu. Jadi pada setiap hari Rabu, bila baginda Nabi SAW di rumah baginda Nabi yang ketika Nabi membaca Al-Quran, mereka ni, ketiga-tiga mereka ni mengendap nak dengar apa Nabi baca. Macam tadilah akak cakap, kita bahasa nak faham kita aura lah, tapi bahasanya adalah satu tarikan daripada Allah Ta'ala. Mukjizat Nabi SAW. Mereka tertarik, pasang telinga. Cuma waktu yang berbeza. On the same day, different time. Faham Jadi tak tersempak lah, senang cerita. Faham? Satu hari Allah Ta'ala takdirkan ketiga-tiganya pada waktu yang sama nak pasang telinga kat rumah Nabi SAW dengan Nabi baca Quran. Jadi mereka tanya, kau buat apa sini? Hang buat apa sini? Kau buat apa sini? First week, kantoi lah, senang cerita. Second week pun sama. And the third week, dah dia orang disperse dah. Mereka tak ada lagi masa masing-masing dah bahasa kita orang Melayu kata dah malu Allah. Kan? Kata tak suka, kata benci, nak begini, nak begitu. Tetapi, nampak tarikan. Itu disebutkan hidayah. Hidayah ni, ada setengah orang perasan tak? Dia kata dia tak dapat hidayah lagi. Perasan tak? Kalau kita tanya, dia kata saya tak dapat hidayah lagi. Perasan Dia akan cakap macam tu. Ini saya nak kena berhenti berapa minit lagi? Maksimum berapa minit? Boleh tambah sikit berapa minit? Kena beritahu. Tak boleh, saya kena ibu-ibu takut ibu nak ada. 5 minit boleh kot dia? 5 minit Jadi apa tadi saya masuk tadi? Hidayat. Perasan tak kadang setengah orang dia kata bila kita ajak dia kepada kebaikan, tinggalkan maksiat, dia kata dia tak dapat hidayat lagi. Perasan tak? Is it betul ke jawapan tu? Dia kata macam ni, saya tak dapat hidayat lagi. Betul ke? Macam Haji? Bergantung. Masya Allah. Saya pun jadi bergantung pula jawapan. It's okay, no problem. Tak, kita keluarkan jawapan dulu, nanti kita bagi jawapan yang benar. No worries. Kita belajar, jangan risau. Alasan. Okey, betul alasan. Okey, ketiga. Apa jawapan?
Kesedaran. Okey, baik. My question was, betul ke tidak? It's either you cakap betul ataupun tidak. Jawapannya tidak. Itu. First and foremost kena jawab tidak. Sebab apa kita tidak? Sebab kita kena tahu sebab di sebalik itu tidak tu. Kan biasa kita kata, betul lah dia tak dapat hidayat lagi. Macam kita pemikiran kita macam tu kan. Betul lah dia tak dapat hidayat. Okey, ya. Tapi it's actually tidak. Sebab manusia ni secara umumnya dia akan dapat hidayah tu ada dua. Iaitu hidayah yang berbentuk umum dan yang berbentuk khusus. Tu. Pernah dengar ke ataupun belum? Belum. Ke macam mana? Nak sambung akan datang ke macam mana? Tapi kurang-kurang dengar dulu. Okay? At least you dapat dia punya gambaran. Because kalau ada orang kan, dia mampu nak pergi haji, dia ada duit, dia ada kesihatan, dia ada kemampuan, tak ada halangan, tapi dia tak pergi haji. Tak ada alasan pun. Saya tak sampai seru lagi. Dia bagi alasan macam tu. Tak sampai seru lagi. Senang dia jawab. Betul ke tak sampai seru? Okay. Ni saya terang secara ringkas. Banyak benda nak terang ni sebenarnya. Isra' Mi'raj ni, saya hutang satu, saya kena cerita juga ya. Saya kena cerita juga before saya terang hidayat ini secara umum, secara ringkas. Hidayat ini terbahagi kepada dua, iaitu umum, yang kedua khusus. Ni saya bagi point saja dulu ya. InsyaAllah ada rezeki saya khidmat lagi sini, saya terang. Ya, ataupun guru-guru lain pasti boleh terang jauh lebih baik daripada saya. Nombor ada dua tadi, hidayah umum dan khusus. Hidayah umum ni dan rakan-rakan ada tiga bahagian. Yang pertama, hidayah berbentuk ilhami. Nombor dua, betul, betul. Hidayah yang berbentuk akli, akal. Yang ketiga, hidayah berbentuk hawashi, yakni panca indera. Yes, mata ke telinga ke, yang penting panca indera. Jadi hidayah umum ini secara umumnya disebut maksud dia ad-dilalatu alal khair, tertunjuk, terarah ke arah kebaikan. Dan bahagian dia ada tiga. Secara ilham ke dalam hati manusia. InsyaAllah saya akan syarahkan dalam ada rezeki kuliah akan datang. Kita just ingat point dulu. Yang kedua, hidayah berbentuk akli. Yakni akal boleh beza antara baik dengan yang buruk. Dan yang ketiga adalah hidayah hawashi, yakni panca indera. Mata yang melihat. Mata lihat poster hari ni, berapa yang datang? Tak apalah, kita belum berkenalan lagi. Ni orang kata tak kenal maka tak cinta. Tak apalah. Jadi begitu. Jadi tengok, amailah pengajian hari ni. Contoh, mata yang melihat, telinga yang mendengar, mungkin ada voice note ke apa ke, dan sebagainya. Lidah yang berbicara, tangan yang menggapai, tangan-tangan yang sedang menulis ni, itu termasuk tangan-tangan yang mendapat hidayah secara umum. Contoh, kaki yang melangkah kan, kaki kita yang melangkah ni, kita nak datang ni kena pijak tak pedal? Tangan pegang steering tak? Ya. Nampak tak? Yang tu yang dinama hidayah secara umum. Hidayah secara khusus dia ada dua. Yang pertama, hidayah diniyah, hidayah beragama. Dan yang kedua, hidayah taufiqiyah. Apa dia? Hidayah diniyah. Nombor dua, hidayah taufiqiyah. Apa maksud hidayah diniyah? Beragama. Hidayah yang kedua, taufiqiyah, iaitu kekuatan nak buat taat, kekuatan nak tinggal maksiat. Okey, kalau kita ni kerja lah, dia ada KPI tak biasanya? Office mana-mana ke kan? Dia ada KPI, Key Performance Indicator ataupun Index. Betul kan? Kalau salah betul kan? Saya dah lama dah tinggal di dunia kerjaya ni. Gitu. Baik. Jadi, kalau orang tanya, dan orang faham ni, kita dah terang pasal hidayah ni, kalau orang tanya dan beranggapan seseorang tu tak dapat hidayah ke ataupun dapat, apa jawapan kita? Semua orang dah dapat. Dapat yang mana? Hidayah berbentuk umum.
InsyaAllah saya akan terangkan kemudian. Cuma hidayah berbentuk ilham ke dalam hati. Semua manusia tak diberikan oleh Allah Ta'ala, sama ada direct daripada Allah sendiri seperti yang disebut dalam kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, ataupun melalui perantaran malaikat yang namanya Malaikatul Mulhim yang memberikan ilham ke dalam hati manusia. Semua dapat. Nombor satu, akal. Semua yang diberikan akal dapat beza mana baik mana buruk. Dan hidayah berbentuk hawashi, yakni panca indera. Dia tengok contoh orang wanita muslimah pakaian tutup aurat, sebenarnya dia tak boleh nafi benda tu. Ini adalah pakaian yang baik. Pakaian yang baik. Pakaian menutup aurat ini pakaian yang baik. Kan? Mata dia, telinga yang mendengar, contoh telinga dengar azan. Sebenarnya kalau dia betul-betul dengan Quran dan sebagainya, memang akan terkesan dalam hati dia. Ringkasnya, semua hidayah berbentuk umum ni semua dapat. Okey? Jadi itu yang kita kata. Kalau dia kata dia tak dapat hidayat, benarkah ataupun tidak? Tak benar. Sebab hidayah berbentuk umum semua dia dah dapat. Yang dua ni saja yang barangkali dia tak dapat, iaitu dalam kategori hidayah khusus. Yang ada dua, iaitu hidayah diniyah dan hidayah taufiqiyah. Apa maksud hidayah diniyah? Beragama. Ini yang mungkin dia belum masuk Islam lagi. Boleh faham? Yang kedua iaitu taufiqiyah. Apa maksud taufiqiyah? Kekuatan buat taat, kekuatan tinggal maksiat. Ini mungkin pada orang Islam pun ada. Mungkin ada pada orang Islam. Yang tadi yang dia tak dapat lagi. So kalau dia kata saya tak dapat hidayat lagi, belum sampai seru, actually tak betul. Yang betulnya you dah dapat, cuma hidayah berbentuk umum. You kena pohon. Kita kena cari solution. Macam mana solutionnya? Pohon kepada Allah, minta taufiq, minta hidayah dan juga taufiq. Dia begini, sebab because semua yang sebelum saya explain ini kan ibu-ibu jawab alasan begini begitu. So when we explain, in order for them to understand, because you can simply bagi reason, you simply bagi excuse, sampai bila? Since you dah tahu, oh hidayah ni sebenarnya. Kita bukan explain nak jadi ustazah. Tak. Kena faham satu perkara. Kita explain bukan kita nak, orang kata nak sekolahkan dia, minta maaf sebutlah bahasa kasar dia. Tetapi kita nak dia faham, salah faham dia. Yang dia sebenarnya salah faham tentang hidayat. Bila dia dah faham, you dah dapat ke belum? Kan saya sebut KPI tadi. Kan KPI kan kita tick, ni tick. Ada dapat tak? Okey tak markah dia? 5 ke? 10 ke? Kan? Betul tak? Tik tak? Tik. Ada tak? Hidayah 1, hidayah 2, hidayah 3. Nombor 4, you Islam tak? Ya Islam. Satu je you tak dapat lagi, iaitu taufiq. Bukan kita niat explain kita nak sekolahkan dia ke tidak. Kita nak explain bagi dia faham. Because manusia kan bagi banyak alasan nak berubah. Dia buat alasan. Jadi bila kita explain dengan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah, ilmu yang benar kita beri, insya-Allah dia boleh terima. Biar dia renunglah. Tujuannya biar kita, dan kita pun dakwah kepada dia, sebenarnya dakwah pada diri kita sendiri juga, ingatkan diri kita sendiri. Saya sebutkan tadi saya ada hutang nak explain, iaitu tentang Isra wal Mi'raj. Ibu-ibu kalau tak faham, biar saya explain sekali lagi. Ibu-ibu dengar dulu. Perasan tak? Bila tiba Isra Mi'raj, dia akan, sebelum saya lupa tadi, air zam-zam tadi tak habis. Ya? Sebelum saya lupa, air zam-zam tadi tak habis. Ada tak air yang lebih mulia daripada air zam-zam? Ibu-ibu perasan tadi, saya duk buat macam ni je tadi. Dia ada tanda tu. Ada tak air yang lebih mulia daripada air zam-zam? Ya. Air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang perlu. Air yang keluar daripada, air yang memancut keluar daripada celahan jari jemari Rasulullah, dalam sejarah ada 5 kali yang keluar, yang diminum oleh sahabat Nabi yang kehausan. Sebab apa lebih mulia? Sebab keluar daripada Rasulullah SAW. Okey. Bila ada 5 kejadian dalam peperangan, yang mana keluarnya air bila Nabi celup dalam bejana yang airnya sikit, dan kemudian Nabi SAW
buat macam ni dan air itu keluar daripada jari jemari Rasulullah. Dalam satu riwayat ada yang puluhan, ratusan hingga lebih dari 1000 yang minum daripada air yang keluar dari jari Rasulullah SAW sehingga puas, hilang dahaga. Itu air yang paling mulia, dia mukjizat. Kalau Nabi Musa kan ketuk tongkat kena pada batu jadi air mata air. Nabi Muhammad SAW keluar daripada jari jemari Rasulullah SAW. Nabi Isa AS menghidupkan orang yang mati. Nabi Muhammad SAW tunggul kayu hidup ke? Mati dah. Menangis teresak-esak kerana rindukan Nabi SAW. Hutang tak habis lagi. Apa yang nak dipahamkan, bila tiba Isra wal Mi'raj, akan ada golongan yang akan kata itulah bukti Tuhan duduk atas langit. Tak. Tuhan tak duduk atas langit, Tuhan tak bersemayam atas arash, Tuhan tak sama makhluk. Okey, apakah penjelasannya? Begini, tuan-tuan dan puan-puan, ingat tak peristiwa Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tur Sina? Ingat ke tidak? Mula-mula 30 hari dalam Quran sebut, kemudian tambah 10 hari jadi 40 hari. Betul tak? Nabi Musa minta tak nak bertemu dengan Allah? Ya. Tapi Allah izin tak Nabi Musa jumpa? Tidak. Faham ya? Dia akan ada explanation yang lain, insya-Allah akan datang, saya akan terangkan. Cuma begini jawabannya. Sebagaimana Allah muliakan Nabi Musa alaihissalam di bumi, di Bukit Tur Sina, hingga Nabi Musa dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada. Ini kena faham ya. Sebab baru ni ada satu ustazah, dia cakap dekat syurga nanti akan dengar suara Allah. Salah tu. Suara Allah, dia tak berbunyi, dia tidak bersuara, dia tidak berbahasa. Penting ni ibu-ibu mengaji sifat 20 ya. Bukan kita suruh jangan dengar ustaz ni, ustazah ni, tidak. Tetapi bila kita ada asas, kita boleh tapis. Faham tak? Okey. Jadi kalam Allah ni perbahasan dalam bab sifat 20 ni perbahasan lanjutlah, masa tak mengizinkan. Cuma kita nak beritahu Allah memuliakan Nabi Musa alaihissalam, betul tak? Di Bukit Tur Sina mendengar kalam Allah yang sedia ada, yang qadim. Maknanya apa? Begini, Allah singkapkan hijab. Nabi Musa dapat dengar kalam Allah yang sedia ada. Malaikat Jibril ada sama-sama dengan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina. Tapi Malaikat Jibril tak dapat dengar, tuan-tuan. Boleh faham ya? Makna tak terbuka hijab. Okey, faham part tu faham ya? Part ini faham ya? Okey, sebagaimana Allah muliakan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina, dapat dengar kalam Allah yang sedia ada, Allah bukakan hijab. Sebagaimana itulah Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW, diangkat sehingga ke Sidratul Muntaha. Allah bukan di situ, tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW di situ untuk bermunajat kepada Allah, sehingga Allah bukakan hijab, dapatlah Rasulullah SAW melihat dan mendengar Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala Nabi SAW di dunia. Bukan Allah di situ, bukan Allah bertempat, tetapi Nabi SAW yang ditempatkan di Sidratul Muntaha. Faham tak tadi sebagaimana yang Nabi Musa? Sebagaimana itu. Nampak tak kemuliaannya jauh lebih tinggi? Itu maksudnya. Kerana Sidratul Muntaha tu bawah daripada arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril nak ikut sekali, lepas tak? Tak lepas. Walau satu ruas, kata Sayyidina Jibril, kalau aku nak lepas, nescaya terbakar. Boleh ya? Jadi apa poin yang penting ni? Allah tidak bertempat, Allah tak sama makhluk. Jadi apa explanation dia? Tadi kita sebut. Sebagaimana Allah muliakan Nabi Musa AS di Bukit Tur Sina, dapat mendengar kalam Allah yang sedia ada, Nabi SAW dimuliakan oleh Allah. Nabi Musa minta tak? Minta. Nabi Muhammad SAW dijemput. Nampak tak? Lebih jauh, lebih mulia daripada Nabi Musa AS. Dan berada di Sidratul Muntaha untuk bermunajat kepada Allah, sehingga Allah bukakan hijab, dapatlah Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata kepala. Boleh faham ya?
Ini poin yang penting untuk kita menangkis. Bila tiba je Isra wal Mi'raj, fahaman-fahaman yang sesat ni kadang-kadang kat Masjid Surau buatkan orang jadi keliru, confuse. Boleh ibu-ibu jelas? Haji jelas faham insya-Allah ya. Jadi itu insya-Allah saya ingat takat tu pada hari ini insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap ya. Saya pun nak kena ambil anak ni insya-Allah balik ke Pucuk Alam. Ala kulli hal, insya-Allah kita bertemu lagi sekira kita diizinkan oleh Allah. Terima kasih atas peluang dan ruang dan yang diberikan. Moga Allah senantiasa memberkati, merahmati dan meredai kita. Ya. Dan saya pesan tadi, saya sebutkan tadi, bukan nak kata suruh saya nak ngajar ke tidak. Yang penting sekali kena ada pengajian Tauhid Sifat 20 ni. Ini memang, siapa-siapa mengajar tak apa je. Yang penting yang betul lah. Yang betul yang mengajar tu, sebab ini ilmu yang paling penting sekali. Bukan tak boleh mengaji tafsir, bukan tak boleh mengaji hadis, tetapi yang wajib kita mengaji tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Itu yang paling penting dan insya-Allah moga Allah berkati kita. Saya mohon maaf jika ada keterlanjuran dalam perkataan, tutur kata dan bahasa. Dan mudah-mudahan Allah berkati, rahmati, ridai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawatil arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa jamil mafruḍ fi jamil ahwal. Allahumma فقهنا في الدين وعلمنا التعويل وفتوح العارفين واهدنا إلى صراطك المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih semua, saling doa mendoakan. Assalamualaikum.